sebelum cuti tentang ibarat ni. Dan sekaligus kita memahami kepentingan mengetahui quyud bagi sesebuah masalah. Sangat penting. Maka quyud bayan lil waqi' tak penting. Itu tak penting. Quyud yang penting ni adalah quyud yang bersifat jami' dan quyud yang bersifat mani'. Yang tu penting. Contoh kita sebut kan, menyentuh, ataupun dalam kita perhatikan ibarat yang digunakan dalam matan Safinatin Najah. Perkara membatalkan wudu. Pertama digunakan perkataan iltiqa. Walaupun dalam Quran guna perkataan mas, sentuh. Au lamas tumun nisa, sentuh. Tapi dalam kitab fiqh guna perkataan irtiqa. Nanti di hadapan pun akan diberi tambih kepentingan halus dalam menggunakan penggunaan ayat dan perkataan. Khususnya bila kita menjawab soalan ataupun mengeluarkan fatwa, maka detail dan teliti dalam menggunakan ungkapan jawapan adalah sangat penting. Tidaklah ungkapan ataupun teks jawapan kita itu bersifat tak jelas, sehingga pendengar ataupun yang bertanya akan memahaminya secara bercabang. Maksudnya dia dengar jawapan kita, dia datang bercabang. Bercabang tu maksudnya apa yang ustaz dimaksudkan? Mungkin ini, mungkin ini. Maksudnya jawapan tu dia ada dua kemungkinan makna. Jadi jawapan yang macam tu tak bagus. Faham? Sebab kalau dia ada peluang lagi untuk tanya kita, dia datang baliklah minta penjelasan. Apa yang Ustaz maksudkan dengan perkataan ini? Betul tak? Tapi kalau dia tak ada peluang untuk bertemu dengan kita, ataupun benda itu hanya tulisan dalam buku kan, di situ akan menyebabkan jawapan kita ataupun penjelasan kita tidak jelas. Penjelasan tapi tak jelas, sebab mengandungi apa? Ihtimal. Maka penjelasan yang bagus, kalau boleh, dia bersifat syak, faham? Tepat dan teliti. Maka untuk menghasilkan perkara itu, dia memerlukan latihan dan masa lah. Dia perlu latihan dan masa. Maka apa nak sebut tadi? Iltiqa kan? Iltiqa ini memberi makna bertemu. Dalam perkataan iltiqa, dia adalah bab mutawa'ah yang memberi isyarat bahawasanya bersentuhan kulit lelaki dan perempuan ni, dia tak ada syarat sengaja. Tersentuh, faham? Terkena, faham? Iltiqa. Jadi bukan saja-saja dipilih perkataan iltiqa, sebenarnya hendak memberi faham satu perkara, bahwasanya yang membatalkan wudu adalah iltiqa, tidak disyaratkan sengaja. Sebab kalau perkataan mas, sentuh, ada kemungkinan makna sengaja, faham? Maksudnya kalau siapa sentuh sengaja baru batal, sentuh tak sengaja tak batal. Maka dia buat perkataan iltiqa, tersentuh. Bila tersentuh sengaja ataupun tidak, khalas, batal. Kemudian dia gunakan perkataan basyaratai, faham? Basyaratai, kulit. Yang batal tu kalau kulit yang sentuh. Kalau kita gunakan perkataan persentuhan lelaki dan perempuan, persentuhan, kalau kita tersentuh secara berlapik pun orang panggil tersentuh juga, faham? Maka lebih teliti dinyatakan persentuhan dua kulit, ataupun kulit sahaja. Kulit, bila sebut basyaratai, keluarlah daripada kait ini, tu disebut tu kait. Keluarlah daripada kait perkataan kulit selain daripada kulit. Contohnya bulu, contohnya kuku, contohnya gigi, itu semua bukan kulit. Rajulin wa mra'atin, lelaki dan perempuan. Dari sini pun dah faham lah kait dia. Kalau rajulin, kalau basyaratai rajulaini, tak batal.
basyaratai imra'ataini, tak batal. Betul tak? Itu yang dipanggil, bila baca ibarat, kita memperhalusi takbir yang digunakan. Wa mar'atin kabiraini. Kabiraini sifat ni kait lah ni. Kalau teks kalaulah ungkapan yang digunakan persetubuhan kulit lelaki dan perempuan, bas, titik, maka ayat ni tidak dipanggil apa? Tidak dipanggil manik. Faham? Sebab apa tak manik? Bila dia sebut kulit lelaki dan perempuan, kalau sesama mahram pun dipanggil lelaki dan perempuan. Kalau dua-dua kecil pun dipanggil lelaki dan perempuan, dia tak manik. Sebab kita nak keluarkan mahram daripada hukum. Mahram tak termasuk. Maka kita perlu letakkan kait yang manik, faham? Menghalang daripada mahram boleh masuk dalam konteks. Jadi kena pilihlah perkataan kait. Maka dipilih perkataan kabir. Faham? Kabirain. Bukan kabir ahaduhuma, kabirain. Dua-dua itu mesti besar. Faham? Kabiraini ajnabiyaini. Faham? Ajnabiyaini. Sebab bila sebut dua-dua besar, masih belum mengeluarkan mahram, maka diletak kait lagi, ajnabiyaini. Kemudian min ghairi hail. Jadi perkataan min ghairi hail ni, dia sepatutnya tak perlulah. Faham? Sebab tu bila kita baca dari Iqna', dia akan bahaskan. Dia kata kait ni sebenarnya tidak perlu. Terkaya ungkapan ini daripada perkataan min ghairi hail. Kerana perkataan min ghairi hail ini sudah dipenuhi oleh perkataan iltiqa' basyaratai. Faham? Persentuhan kulit, lelaki kulit. Kalau kulit kena baju, orang tak panggil kulit sentuh kulit, orang panggil kulit sentuh baju. Faham? Bila dia dah sebut di awal iltiqa' basyaratai, maksudnya kulit dan kulit. Bila sebut kulit dan kulit, maksudnya tanpa lapik. Di hujung perkataan ini atau di hujung ungkapan ini didatangkan juga min ghairi hail. Maka ada yang menggunakan pendekatan intiqa'. Dia akan kata tidak diperlukan perkataan min ghairi hail. Kita sudah mencukupi dengan perkataan iltiqa'u basyaratai, bas. Jadi itu cara kita mensyarahkan ibarat tu dengan cara rad lah. Ada ulama dia tak suka guna kaedah rad. Dan musannif pun sedar, musannif faham kan, bahawasanya perkataan iltiqa' basyaratai itu sudah memadai. Tapi diletakkan juga min ghairi hailin, kita jawab sebagai bela kepada matin, kita kata untuk takkid. Untuk apa? Untuk takkid, untuk menegaskan lagi min ghairi hail. Seperti mana yang kamu belajar, takkid jugalah satu faedah dalam kalam kan. Walaupun ahli mantik tak mengiktibarkannya. Ahli mantik dia degil sikit. Benda kecil-kecil pun dia nak pening kepala. Memanglah segi syaknya dah cukup, tapi takkid juga satu faedah dalam kalam kan. Min ghairi hail. Itu contoh, itu contoh quyud. Bila itu baru satu masalah. Ini masalah apa? Satu masalah daripada 10,000 masalah dalam fiqh yang apa? Yang kita perlu hafal kait. Dan kita boleh fahamkan kenapa pentingnya menghafal kait. Kalau satu orang dia bahaskan masalah ini tanpa dia hafal kait-kait yang diperlukan, maka sudah tentu dia akan menatijahkan hukum yang tak betul. Dia belajar, dia hanya dengar kata kalau sentuh laki perempuan batal. Macam tu je. Ringkas kan? Mutlak je ayat dia. Sedangkan bukan seringkas itu. Dia ada gini. Kan ada beza antara apa? Kita mengetahui, antara kita memahami secara mutlak dengan kita memahami secara ayat. Faham? Jadi bila kita belajar fiqh, kena ada raghbah, sungguh-sungguh untuk tahu kait setiap masalah. Faham? Adalah satu nuksan bila satu orang dia belajar, dia tak tahu kait. Dia akan menatijahkan pemahaman yang tak betul. Pemahaman yang tidak betul akan menatijahkan hukum yang tidak betul. Faham? Kaedah yang selalu diulang,
Al-hukmu ala syai'in far'u tasawwurihi. Hukum atas sesuatu adalah cabang daripada faham, tasawurnya. Kena tahu dulu benda tu apa, barulah kita boleh hukum. Kalau orang tanya, lupa dah nak bagi contoh. Apa ni rumpai laut ni yang bau. Okey, tak apa, sambung. Baca. ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات. ومنها مواضع يسيرة نحو 50 موضعا. ومنها مواضع يسيرة minha ay minan nafaisil mustajadat. Beberapa tempat. Mawadhi' yasirah, ini pun satu bentuk adab yang kita belajar daripada Al-Imam Nawawi. Sebelum ni pun dah pada perkataan mahdhufat, matrukat. Yang kedua adalah mawadhi' yasirah, melihat kepada kuantiti masail yang dibawa, ada puluh ribu masail, hanya ada beberapa tempat sahaja yang muntaqad. Muntaqad tu maksudnya apa? Dikritik, diistidrak oleh Al-Imam Nawawi, iaitu dinyatakan sebagai rajih oleh Al-Imam Rafi'i, tetapi di sisi Imam Nawawi bukan itu yang rajih, bukan itu yang mu'tamad dalam mazhab. Yang mu'tamad dan rajih dalam mazhab sebaliknya. Adalah beberapa tempat dalam kitab Muharrar yang sedikit, 50 tempat. 50 tempat nisbah kepada puluh ribu masail. Sikit. Sebab ada orang, benda yang muntaqad dalam sebuah kitab tu dengan nisbah yang betul tu sikit je, tapi dia highlight kan. Faham? Highlight ni bahasa Melayu apa? Highlight. High tu maksudnya tinggi, light tu maksudnya lampu. Buka lampu tinggi. Tu naik kereta. Dia panggil apa lampu tinggi tu? Panggil apa? Spotlight. Lampu tinggi kereta. High beam. Apa? Tak tahu. Siapa ambil SPM? Yang lain siapa ambil SPM? Oh, 1, 2 lagi? Tak ada? 3, 4 lagi? 4 orang tadi? Berapa orang? 20? 30? 33. Saya tak ambil SPM. Siapa ambil UPSR? PSR? Siapa? PSR pun tak ada? Kalah tangan. Ramai. Berapa orang tu? Berapa? 7. 13. Tok campur 3, campur 4, 17. 33 33 tolak 17 apa? 33 tolak 17, 12. Apa? 16. Okey. Baca. Zakaraha bil muharrari ala khilaf. Ada orang kata apa ni, highlight maksud difokuskan. Sama juga, fokus tu orang putih. Kan?
Tapi kalau dia DBP telah keluarkan, highlight ni maksudnya image tumpu. Memberi image tumpu. Faham? Image tu ditumpu kan. Kalau ambil pen tu, kita highlight kan. Faham? Maksudnya kita memberi tumpuan secara, kita panggil image tumpu. Image tu sini bahasa Inggeris asal. Okey? Baca. ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب. على خلاف المختار في المذهب. بس itu syarah dia. الآتي ذكره فيها مصححا. على خلاف ومواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف على خلاف المختار. Kemudian في المذهب kemudian الآتي ذكره فيها مصححا. Al-ati, fa'il kepada apa tu? Sifat kepada apa? Al-ati. المختار. Al-Mukhtar. Siapa boleh? Al-ati itu sifat kepada apa? Mawadhi'u yasiratun zakaraha. Zakaraha kembali kepada mawadhi' fil muharrari ala. Zakaraha fil muharrari, ala tu hal kepada faham? Zakaraha fil muharrari ala khilafil mukhtar. Jadi ala khilafil mukhtar jar majrur hal. Ai kita takdirkan mukhalifatan, faham? Mukhalifatan lil mukhtar. Bila jar majrur itu ditakdirkan sebagai hal, maka kita takdirkan di dalam surah isim mustaq. Faham? Ala khilafil mukhtar ay mukhalifatan. Hal keadaan dia itu apa? Bersalahan dengan al-mukhtar. Kemudian al-mukhtar yang mana? Ala khilafil mukhtar. Fil madhhabi. Lagi? Al-ati zikruhu fiha musahihan. Al-ati zikruhu fiha musahihan ke musahahan? Musahihan ke musahahan? Macam mana baris dia? Kalau musahihan, fa'il dia siapa? Manawi. Mana boleh musahihan? Musahahan. Musahahan ke apa? Ba taf'il ke ba apa? Ba apa? Musahahatan. Ada tak? Tak ada kan? Nak buat baris macam mana? Al-ati zikruhu fiha musahihan. Jadi kita cuba tengok ihtimal apa. Al-ati maudhi' masa kita kalau kita jadikan dia tu fa'il kepada sifat kepada al-mukhtar. Maksudnya al-mukhtar yang datang oleh sebutannya mukhtar itu pada apa? Pada masalah-masalah yang pada fiha ai fi mawadhi' yasirah musahhahan. Faham? Hal keadaan pendapat mukhtar itu ditashihkan. Faham? Musahhahan ai murajjahan. Jadi setakat ni begitu topik dia. Al-ati
sifat kepada al-mukhtar, zikruhu, hu kembali kepada mukhtar, fiha kembali kepada mawadhi' yasirah, baca dengan isim maf'ul musahhal. Lagi? كما ستراها إن شاء الله تعالى في خلافها له. Kama sataraha, إن شاء الله تعالى insyaallah taala, في خلافها له. fi khilafiha, ha tu kembali kepada mawadhi' yasirah tadi, lahu ailil mukhtar. Jadi dalam kitab Tuhfah, Imam Ibn Hajar i'rabkan kama sataraha tu sebagai maf'ul mutlaq. Hal. Zikran kama. Maf'ul mutlaq. Zikran kama sataraha. Jadi kama sataraha tu i'rab jadi apa? Maf'ul mutlaq. Ai dzakaraha fil muharrari zikran kama sataraha. Faham? Jadi kalau i'rab gitu, maka maknanya dia adalah maf'ul mutlaq. Kalau kita i'rabkan dia sebagai hal, kena takdim macam tu dah. Faham? Dia akan ada dua hal. Baca? نظرا للمدارك. نظرا للمدارك. Madariki. Mudrak. Mufrad dia mudrak, jamak dia madarik. Okey, nazran. Fa naziratun ila maisarah. Ila rabbiha nadhirah. Unzuru ila thamarihi. Fanzur madza tara. Mana baca apa? Nazran ke nadaran? Nazran ke nadaran? Nazaran ke nazran? Dua wajah.
salatul qaimati sayyidina wa maulana Muhammadul wasilah wa fadila. Baca je dah. Nazran. Dua-dua boleh. Nazran pun boleh, nazaran pun boleh. Maksudnya melihat kepada madarik. Mufrad dia mudrak. Maksudnya dalil. Faham? Secara umumnya lah, dalil ni satu perkataan yang umum, merujuk kepada pelbagai. Jadi di sini poin yang kedua ni, kita faham apa daripada poin yang kedua. Sebelum ni pun kita dah dinyatakan antara matlubat, ahammul matlubat bahkan dalam mempelajari ilmu fiqh mazhab, iaitu tahqiqul mu'tamad, mengetahui pendapat yang muktamad. Dia disebut sebagai ahammul matlubat. Dan dia juga dinyatakan sebagai tahqiqul madhab. Bila kita sebut sebagai tahqiqul madhab, maka apa dia maksud tahqiqul mazhab? Bila kita mengajar fiqh Syafi'i, kita kena terangkan fiqh Syafi'i. Bukan kita terangkan pendapat kita. Kalau terangkan pendapat kita, kita ajarlah mazhab kita. Faham? Sekarang ni kita baca kitab fiqh Syafi'i, maka tanggungjawab kita untuk menjelaskan apakah yang muktamad dalam mazhab. Untuk mengetahui muktamad daripada pihak diri kita sendiri, maksudnya kita sendiri yang pilih, kita sendiri yang tarjih, maka tak mampu. Di dalam mazhab Syafi'i ini dia ada tabaqat. Yang satu tabaqat ini, mereka ini digelar sebagai ahlut tarjih. Faham? Ahli, orang yang berkeahlian untuk tarjih. Nama yang diangkat ahlu tarjih dua, Al-Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, ahlu tarjih. Sehingga dikatakan hatta Ibnu Hajar Al-Haytami pun tidak ditaslimkan kepada beliau bahawasanya beliau ini ahlu tarjih. Maka bila satu orang ulama seperti Al-Imam Nawawi, sebab itu sangat penting untuk baca muqaddimah kitab Majmu'. Di sana beliau telah nyatakan dalam proses beliau, yang beliau ini digelar sebagai apa? Muharrirul madhab. Orang yang mana telah mengemaskini madhab dan telah menyusunnya, mengasingkan antara pendapat kuat dan pendapat lemah, pendapat marjuh dan pendapat rajih. Dan Imam fasa ataupun zaman Imam Nawawi itu disebut sebagai zaman tahrirul madhab. Saya dah nyatakan dimulai oleh Imam Haramain, disusul oleh Imam Ghazali, disempurnakan oleh Imam Rafi'i, dilengkapkan oleh Al-Imam Nawawi sebagai penyudah khatimah. Di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi menyatakan apa kerja yang telah beliau buat. Beliau telah baca semua kitab mazhab Syafi'i yang terdahulu dan membuat saya makan, memperhalusi satu persatu, meneliti setiap tarik, setiap wajah, setiap qaul yang ada. Faham? Dan menyatakan yang mana yang rajah. Sudah tentu untuk mentarjihkan sesuatu pandangan mazhab, orang itu perlu ada ilmu tarjih. Dia perlu ada usul tarjih, dia perlu ada qawaid dalam tarjih. Untuk kita ni yang dipanggil orang yang belajar fiqh, nak sebut hamalatu fiqhin pun mungkin tak sesuai lagi lah. Sebagai mutafaqih, orang yang baru nak belajar fiqh, maka kita hanya hafal sahaja. Faham? Hafal. Jadi tugas ini sebagai permulaan lah. Dia punya step dia, tangga dia, iaitu kita hafal saja. Dalam masalah ni pendapatnya apa yang rajah. Dalam minhaj, satu perkara baru yang kamu akan belajar,
dalam masalah ini ada khilaf. Dalam khilafnya ada beberapa pendapat. Daripada beberapa pendapat tersebut, yang mana rajih? Ini yang perlu diberi tumpuan ketika mempelajari kitab Minhaj. Dia adalah satu dimensi baru ataupun tingkat yang baru dalam mempelajari fiqh Syafi'i, iaitu mengetahui khilaf dalam mazhab, dalam bentuk apa, dalam martabat apa, dan pelbagai lagi yang kita akan temui pada bahagian yang seterusnya daripada kitab. Faham? Qawaidut tarjih kita akan boleh dapati sebahagiannya, akan disebutkan kelak insya-Allah. Bagaimana contohnya dalam satu masalah Imam Syafi'i ada 2 qaul, ada 3 qaul. Maka Imam Nawawi mengatakan daripada 2 qaul Imam Syafi'i ini, qaul yang rajih adalah qaul yang A ataupun qaul yang B. Faham? Dalam satu masalah akan berlaku Imam Syafi'i ada 2 qaul, 3 qaul. Maka datang Imam Nawawi mentarjihkan. Ya, apa dia punya kaedah tu? Ada kaedah dia. Disebut dalam Majmu', disebut dalam Tuhfah, qawaid. Iaitu qawaid itu kita mungkin boleh belajar di celah-celah. Bila kita sampai dalam kitab, kita tengok pendalilan yang dibawa oleh Al-Imam Mahalli, kita boleh belajar sedikit demi sedikit. Dan perkara itu boleh dikembangkan dengan kita membaca dalam kitab Majmu' karangan Al-Imam An-Nawawi. Faham? Jadi apa yang dapat dipelajari di sini, bahwasanya seperti mana dalam saya dah bagi tambih hari itu, kenapa Imam Tuhfah pun ada sebut, para masyayikh, para guru beliau selalu menasihatkan dan mewasiatkan supaya tidak merujuk kepada kitab-kitab yang dikarang sebelum zaman Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Dan sebabnya saya telah sebutkan sebelum ini. Dan bila berlaku apa-apa, kita akan refer dan rujuk kepada apa yang disebut, apa yang dicakap oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kalau berlaku ikhtilaf antara 2 orang ini, maka Imam Nawawi yang dipegang secara umumnya. Walaupun sebahagian ulama mutaakhirin mentarjihkan qaul Imam Rafi'i dalam sebahagian tempat. Masalah ijtihad biasa berlaku seperti itu, tak perlu nak pelik. Kemudian maka di sini kita dapati Imam Rafi'i ini memang dah Imam Rafi'i pun digelar sebagai muharrirul madhab, kan? Itu kita baca dalam kitab mukhtasar kepada Tabaqat Syafi'iyah, kan? Beliau juga muharrir. Tapi antara beliau dengan Imam Nawawi lebih lagi berbanding Imam Rafi'i. Maka ada 50 tempat lebih kurang dalam kitab Muharrar yang menurut Imam Nawawi, Imam Rafi'i telah menyebutnya ala khilafil mukhtar, dan beliau akan sebut semula yang sahihnya, yang rajihnya apa dia, seperti mana kita akan temui insya-Allah pada bahagian-bahagian berikut yang akan datang daripada kitab ini. Ada satu perbahasan tapi tak sempat untuk kita sebutkan sekarang, iaitu istilah perkataan al-mukhtar. Perkataan al-mukhtar. Anatul muhtaj, mutalaah dulu, esok kita tengok. Faham? Bila dalam kitab kamu akan jumpa dalam Minhaj pun ada guna juga Al-Mukhtar sebahagian. Dalam Raudhah ada Imam Nawawi guna. Maksudnya Minhaj Imam Nawawi, Raudhah Imam Nawawi. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan Al-Mukhtar? Al-Mukhtar secara umumnya dia Al-Mukhtar ni maksudnya Al-Mu'tamad. Yang dalam teks Muqaddimah Minhaj ni maksudnya Al-Mu'tamad. Faham? Mu'tamad digunakan juga dengan perkataan Al-Mukhtar. Faham tak? Kecuali dia ada kecuali dia. Maka rujuk dalam kitab Ayatul Mu'tash, apa kaedah dia? Masalah perkataan Al-Mukhtar. So bila kita belajar perkataan Al-Mukhtar, kita kena belajar satu lagi, perkataan yang dipanggil ikhtiar. Jadi ikhtiar, mukhtar digunakan dua-dua. Ikhtiar ni dia merujuk kepada pendapat ulama tertentu daripada ulama Syafi'i, yang pendapat dia ataupun tarjih mereka ni tidak sama dengan yang muktamad. Contoh kan, Imam Nawawi telah memilih, dia panggil ikhtiar. Dalam bahasa kita guna perkataan ikhtiar Imam Nawawi, ikhtiar Imam Ghazali, ikhtiar Imam Subki. Ikhtiar ni maksudnya ulama Syafi'i mentarjihkan satu pendapat, yang pendapat itu bukan yang muktamad dalam mazhab, tapi di sisi mereka pilih pendapat itu walaupun bukan muktamad. Melihat kepada menurut mereka dalil yang lebih kuat. Maka
ikhtiarat, dia bagi ikhtiaratul a'immah. Kita akan masuk pembahasan apa yang dimaksudkan dengan ikhtiaratul a'immah dan apakah martabat ikhtiar tersebut. Maksudnya, boleh tak kita keluarkan fatwa tentang suatu masalah memakai ikhtiar Imam Nawawi misalnya, Imam Rafi'i, Imam Subki, Ghazali, Haramain dan seumpamanya. Satu perkara yang kita kena faham, ikhtiar al-a'immah Syafi'iyah ni bukanlah mazhab. Dia bukan mazhab Syafi'i. Dia bukan mazhab Syafi'i. Dia tidak boleh dipanggil wajah pun. Faham? Dia tak boleh dipanggil wajah. Tetapi ikhtiyaratul a'immati Syafi'iyah ni lebih afdal kita taklid berbanding kita taklid qaul yang luar daripada mazhab Syafi'i. Faham tak? Berbanding, ini kaedah dalam apa? Dalam taklid dia panggil. Contohnya lah, antara ikhtiar Imam Nawawi, kalau kena babi memadai basuh sekali, tak perlu 7 kali. Faham? Ini ikhtiar Imam Nawawi. So kena bezakan ikhtiar Imam Nawawi dengan yang beliau tarjihkan dalam Minhaj. Yang beliau tarjihkan dalam Minhaj, kita tak panggil ikhtiar Imam Nawawi. Itu memang mazhab Syafi'i. Faham? Dalam ni tak ada langsung ikhtiar Imam Nawawi, sebab beliau sedang menulis kitab Syafi'i. Ikhtiar Imam Nawawi kita akan temui dalam Majmu'. Wah, beliau akan sebut. Beliau akan sebut min haisul dalil, min haisul mazhab. Dia kata, beliau akan guna perkataan, dia adalah kuat min haisul dalil, dan lemah min haisul mazhab. Apa maksud dia? Maksudnya, kalau nak nisbah kepada mazhab Syafi'i, dia bukan mazhab Syafi'i. Faham? Dia mukhalif dengan riwayat daripada Imam Syafi'i. Dia jadi dhaif. Faham? Ataupun syaz. Tapi kalau melihat kepada dalil, dia kuat menurut pandangan yang mentarjihkan. Faham? Jadi antara ikhtiar Imam Nawawi adalah kalau najis kalb, bukan kalb, khinzir, wajib basuh sekali, tak perlu sertu. Faham? Tak perlu apa? Tak perlu 7 kali, tak perlu tanah, tak perlu. Dan itulah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kalau kena khinzir, mana kena basuh 7 kali? Basuh sekali macam najis biasa. Mazhab Hanafi kan. So itu ikhtiar al-Imam Nawawi, itu contoh. So baca mutalaah kitab I'anatul Muhtaj, kita akan semak esok. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah.